Sisipan informasi Jejak Madani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu memandang serius dakwaan segelintir pemain industri beras cuba menukar label beras tempatan kepada beras import untuk mengaut keuntungan. Taktik itu dipercayai dilakukan kerana harga beras import tidak dikawal kerajaan dan hanya diapungkan, manakala harga beras tempatan ditetapkan pada RM26 untuk beg 10 kg. Mohamad Sabu dalam satu hantaran di Facebook berkata, beliau telah mengarahkan Badan Kawal Selia Beras dan Padi KPKM untuk meningkatkan pemeriksaan dan pemantauan berhubung aduan tersebut. Katanya, saya dan KPKM memandang serius dakwaan ada pengilang yang menukar label beras untuk mengaut keuntungan melalui beberapa laporan media dan aduan dari orang ramai sejak 2 ke 3 minggu lepas. Justru saya telah mengarahkan Badan Kawal Selia Beras dan Padi KPKM untuk meningkatkan pemeriksaan dan pemantauan serta mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana pihak yang didapati terlibat dengan penipuan ini. Saya juga telah meminta pihak BKSBP menyediakan talian hotline untuk memudahkan orang ramai menyalurkan terus sebarang maklumat mengenai bekalan atau penipuan yang berlaku. Terdahulu, media tempatan melaporkan wujud kegiatan manipulasi harga kawalan beras yang didalangi pemborong beras. Pemborong beras dilaporkan berpakat dengan mengambil kesempatan menukar kampik yang mengandungi label beras tempatan kepada beras import. Presiden Persatuan Pengilang Beras Melayu Malaysia, Musannaf Mat Razi berkata, penipuan boleh berlaku disebabkan kilang besar majoritinya menguasai rantaian industri beras. Katanya, kilang besar ini mereka juga adalah pengilang, pemborong dan peruncit. Jadi, rantaian itu mereka kuasai. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak RM43 juta disalurkan kepada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) bagi membuka 2,500 lagi kawasan baru jualan secara langsung dalam tempoh 6 bulan akan datang. Beliau berkata peruntukan tambahan tersebut diluluskan Kabinet minggu lalu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, peruntukan tambahan itu selaras usaha kerajaan membantu rakyat mendapatkan bahan keperluan asas pada harga lebih rendah. Katanya peruntukan tambahan RM43 juta adalah bagi 6 bulan terakhir tahun ini, yang mana 5,000 lokasi akan dikenal pasti dan mungkin sasaran 2,500 untuk kawasan baru untuk jualan langsung. Sehingga kini, FAMA sudah melakukan jualan di 523 lokasi kawasan berkepadatan tinggi. Katanya inisiatif jualan ramah di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan diadakan di 11 lagi kawasan parlimen dalam masa terdekat bagi melengkapkan 222 parlimen. Sehingga 30 Jun lalu, beliau berkata, program jualan agro madani dilaksanakan di seluruh negara, membabitkan 52 lokasi di kompleks kerajaan. Katanya, saya difahamkan ia membabitkan 720 orang usahawan tempatan dengan nilai penjimatan kepada pelanggan mencecah RM320,000. Berdasarkan kajian, kita dapati ada sedikit permasalahan mengenai beras dan gula, tetapi itu sangat terpecah kerana kedua-duanya adalah barangan kawalan. KPDN dan KPKM diarah berbincang untuk membentuk penyelarasan bagi menambah baik jualan murah lebih komprehensif. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu akan mengetuai delegasi bagi lawatan kerja selama 6 hari ke Rom, Itali dan Budapest, Hungary. Berdasarkan atur cara di Rom, Menteri akan menghadiri sidang pleno persidangan Food and Agriculture Organisation ke-43 yang merupakan platform bagi setiap ketua delegasi menyampaikan kenyataan negara di bawah agenda Review of the State of Food and Agriculture. KPKM dalam satu kenyataan berkata Muhammad akan mengadakan pertemuan dan mesyuarat dua hala ke atas rakan sejawat Francesco Floro Brigida, iaitu Menteri Pertanian, Kedaulatan Makanan dan Perhutanan Itali. Mesyuarat tersebut bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam sektor pertanian, termasuk kerjasama ekonomi, pelaburan dan teknikal. Katanya pertemuan ini juga akan digunakan sebagai peluang untuk mendorong akses pasaran baru bagi produk pertanian negara dalam usaha meningkatkan keseimbangan perdagangan hasil pertanian antara kedua-dua negara. Selain itu, pertemuan bersama TYT Dr. Ku Dong Liu, Ketua Pengarah FAO, juga akan diadakan bagi berbincang mengenai bidang pertanian dan keterjaminan makanan serta nutrisi global di samping mengukuhkan kerjasama strategik antara Malaysia dan FAO dalam pelbagai sektor berkaitan pertanian.
Lawatan kerja tersebut akan diteruskan ke Budapest, Hungary pada 6 Julai bagi mesyuarat dua hala dengan Menteri Pertanian Hungary dan menandatangani memorandum persefahaman dalam bidang pertanian kedua-dua negara. Pemetarian MOU ini akan mengukuhkan kerjasama dalam bidang pertanian, meningkatkan kemahiran teknikal dan kepakaran pegawai, memudahkan cara akses pasaran produk pertanian Malaysia ke Hungary serta membolehkan kedua-dua negara merangka program-program kerjasama baru yang bersesuaian. Muhammad turut dijemput untuk menyampaikan ucap tama di majlis penganugerahan program Dr. Falsafah di Hungarian University of Agriculture and Life Science. Kementerian Pendidikan Malaysia belum membuat sebarang keputusan konklusif mengembalikan peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah dan pentafsiran tingkatan 3. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, perbincangan mengenai perkara itu sentiasa dibincangkan dari semasa ke semasa. Menurut beliau, perjumpaan dan perbincangan itu penting bagi menilai keputusan untuk mengembalikan dua peperiksaan itu atau sebaliknya. Katanya kita juga mengadakan sesi libat urus dan sesi ini penting berdasarkan kepada perkembangan pendidikan. Fadlina memberitahu dua peperiksaan itu sentiasa ditimbulkan dalam sesi perbincangan menerusi sesi libat urus. Katanya sebagai contoh, kita sudah selesai konvensyen pentaksiran dan baru selesai sesi libat urus untuk hala 7 tentang pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Selain itu, kita baru selesai Konvensyen Pendidikan Islam dan beberapa lagi inisiatif yang akan kita segerakan dari segi jawatankuasa kritikal khusus untuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup hari ini melancarkan kerjasama dengan dua syarikat gergasi, Jaya Grocer dan Grab Malaysia dalam usaha melebar luas inisiatif Payung Rahmah. Inisiatif bagi mengurangkan beban rakyat terus mendapat sambutan apabila hampir 1,000 perniagaan telah mengambil bahagian dalam inisiatif Payung Rahmah bersama Jaya Grocer dan Grab Malaysia. Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, kehadiran jenama besar itu sekaligus memusnahkan mimpi ngeri beliau yang bimbang inisiatif dilaksanakan akan berakhir. Katanya, saya tidak menyangka ada lagi syarikat mahu dan terus memberi sokongan kepada usaha KPDN memandangkan inisiatif Payung Rahmah ini tidak memberi apa-apa geran dan peruntukan khusus kepada mana-mana pihak yang menyertai. Perkara ini sekaligus mendorong KPDN untuk bekerjasama dengan lebih kuat dan terus menyantuni masyarakat dalam setiap segmen di bawah inisiatif Payung Rahmah. Menerusi kerjasama itu, Jaya Grocer dan Grab Malaysia akan menawarkan promosi eksklusif melalui 3 inisiatif di platform Grab yang meliputi pakej Rahmah iaitu tawaran pakej Mix and Match dari serendah RM18 serta Grab Food Jualan Rahmah iaitu diskaun sehingga 40% untuk barangan keperluan harian dan eksklusif di Jaya Grocer melalui Grab Mart. Katanya selain itu terdapat juga pemberian barku rahmah secara berkala bagi menyokong pemandu orang kurang upaya Grab dan rangka kongsi penghantaran dengan kotak keperluan asas. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Jaya Grocer dan Pengarah Urusan Grab Malaysia, Adeline Fu berkata, penyertaan pihaknya dalam inisiatif Payung Rahmah bagi membantu mengurangkan beban rakyat berikutan peningkatan kos sara hidup. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia pada Khamis memutuskan kadar dasar semalam OPR dikekalkan pada 3%. BNM menjelaskan pada tahap OPR semasa, pendirian dasar monetari kekal agak akomodatif dan terus menyokong pertumbuhan ekonomi. Bank Pusat menambah MPC terus menilai bahawa risiko ketidakseimbangan kewangan pada masa hadapan adalah terhad. BNM memaklumkan MPC juga kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa dan akan terus memantau data baru bagi memaklumkan penilaian prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negara. Jelas BNM dalam pernyataan dasar monetari yang dikeluarkannya, MPC akan memastikan pendirian dasar monetari kekal kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang mampan dalam keadaan harga yang stabil. Menurut Bank Pusat, ekonomi global terus berkembang, didorong oleh keadaan permintaan dalam negara yang berdaya tahan dengan sokongan keadaan pasaran pekerja yang teguh. Bagaimanapun, pertumbuhan global terus terjejas disebabkan oleh inflasi teras yang berlarutan dan kadar faedah lebih tinggi. Tambahnya, meskipun pembukaan semula China terus menyokong ekonomi global, kadar pemulihannya menjadi perlahan pada bulan-bulan kebelakangan ini. Pada peringkat global, inflasi keseluruhan terus menurun. Namun, inflasi teras masih melebihi purata yang dicatatkan sebelum ini. Pendirian dasar monetari bagi kebanyakan bank pusat dijangka kekal ketat. BNM menjelaskan prospek pertumbuhan terus bergantung pada risiko pertumbuhan menjadi lebih perlahan terutama disebabkan oleh momentum ekonomi utama yang lebih perlahan, inflasi sebenar lebih tinggi berbanding jangkaan, ketegangan geopolitik yang semakin meruncing dan keadaan pasaran kewangan yang menjadi ketat secara mendadak. Susulan pertumbuhan kukuh pada suku pertama 2023, ekonomi Malaysia berkembang pada kadar yang lebih sederhana
pada bulan-bulan kebelakangan ini, berikutan ekspor yang terjejas disebabkan oleh permintaan luaran yang lebih perlahan seperti yang dijangka menurut Bank Pusat. BNM memaklumkan pertumbuhan bagi bulan-bulan seterusnya pada 2023 akan terus didorong oleh permintaan dalam negara yang berdaya saing tahan dengan perbelanjaan isi rumah terus disokong oleh keadaan pasaran pekerja yang menggalakkan terutama dalam sektor berorientasikan dalam negara. Ketibaan pelancong bertambah dengan stabil dan dijangka terus meningkat, lantas menggiatkan aktiviti berkaitan pelancongan. Dari segi pelaburan, BNM menjelaskan aktiviti pelaburan akan disokong oleh projek infrastruktur berbulan tahun yang terus dilaksanakan manakala keadaan kewangan domestik juga terus kondusif untuk pengantaraan kewangan susulan pertumbuhan kredit yang berterusan. Menurut BNM, prospek pertumbuhan bergantung pada risiko pertumbuhan menjadi perlahan, berpunca daripada pertumbuhan global yang lebih lemah daripada jangkaan. Risiko pertumbuhan menjadi lebih tinggi pula berpunca terutama daripada faktor dalam negara seperti aktiviti pelancongan yang lebih kukuh berbanding jangkaan serta pelaksanaan projek yang lebih pantas. Bank Pusat berpandangan inflasi keseluruhan terus menurun berikutan faktor kos yang lebih rendah. Meskipun inflasi teras juga menjadi sederhana, inflasi tersebut kekal tinggi berbanding dengan purata jangka panjang berikutan faktor permintaan dan kos yang berlarutan. Menurut BNM, inflasi keseluruhan dan inflasi teras bagi separuh kedua 2023 diunjurkan lebih rendah namun pada amnya adalah mengikut jangkaan. Tambah BNM, risiko terhadap prospek inflasi terus sangat dipengaruhi oleh inflasi teras yang berlarutan, perubahan dasar dalam negara mengenai subsidi dan kawalan harga serta pengembangan harga komoditi global dan pasaran kewangan.